Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, subuh selamat Jumaat. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasilil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah. Berkatilah umat-umat Muhammad yang memuncul dan menghadir serta melahirkan serta menzahirkan, menunjukkan wajah mereka ya Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Engkau berkatilah seluruh umat yang berjaya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Engkau berkatilah seluruh umat Muhammad yang telah berjaya meninggal dan menanggalkan selimut dan bantal busuknya, meninggalkan katil dan tilam bantalnya untuk bangkit dan bangun ya Allah, menyahut dan menyambut seruan serta panggilan. Ya Allah, Engkau panggil kami pagi ini ya Allah, kami hadir. Engkau seru ya Allah, Engkau petik nama kami, maka hadirnya kami pada pagi ini ya Allah bagi menyambut panggilan-Mu, panggilan yang tiada sekutu bagimu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang ya Allah, kami mai ni ya Allah, kami sambut dan kami sahut panggilan-Mu, panggilan yang tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian, nikmat, kerajaan, kekuasaan, kekuatan, keizinan yang telah Engkau berikan pada pagi ini ya Allah, dikembalikan kepadamu ya Allah, dan tiada sekutu dan tiada syirik bagimu. Alhamdulillah, nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, kami duduk seketika bertazakkur, bertadabbur dan bertafakkur dalam rumah-Mu ini ya Allah. Radina billahi rabba, kami redha Islam itu sebagai Engkau sebagai Tuhan kami ya Allah, wa bil islami dina, dan kami redha Islam itu sebagai the way of life, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad itu is a messenger and as a guidance, sebagai panduan dan pimpinan jalan kami. Alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Imam, pengerusi masjid, sallallahu alaihi Muhammad, seluruh jawatan kuasa, pengurusan, pentadbiran, penjagaan, pemeliharaan, pemerintahan ni, sallallahu alaihi Muhammad, masjid yang menjadi bahan tinggalan dan wasiat tinggalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penggerak, pengatur, penyusun, penjaga, penyambung dan penerus tugas dan risalah Allah Azza wa Jal. Sallallahu alaihi Muhammad, ibu-ibu dan ayah-ayah, tetamu-tetamu yang dipetik namanya oleh Allah, tetamu-tetamu yang dinanti dan ditunggu oleh malaikat di setiap penjuru pintu saban hari dan saban minggu, bukan hanya pada hari Sabtu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tiada kata seindah bahasa, tiada pesanan yang lebih utama melainkan daripada pesanan ittaqullah, qusikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini Allah membangkit dan membangunkan kita setelah doa yang sering kali kita baca bila bangkit dan bangunnya kita dari tidur. Doa yang Nabi ajar,
Alhamdulillahilladzi. Macam mana doa bangkit tidur? Ramai orang lena, dia bangkit, dia tak baca doa bangun tidur. Sama macam makan. Ramai orang makan baca doa sebelum makan, tapi tak ramai baca doa selepas makan. Sebab apa? Sebab manusia ni bila dia tak ada benda, dia akan ingat kat Tuhan. Dia susah, dia nak satu benda tu dia ingat. Dia lapar. Tengah lapar tu dia teringat kat Allah sebab lapar tu susah. Jadi bila dia boleh makan, habis ya. Sebab apa? Sebab kita dah senang. Jadi kita tak memanggil dan kita tak memerlukan Allah ketika senang. Itu manusia secara umum dia. Sebab tu lebih ramai manusia lebih ingat baca doa sebelum berbanding selepas makan. Sebab sebelum itu adalah belum dapat nikmat. Dah dapat nikmat, nothing. Tu yang pertama. Sama juga macam lena. Sallallahu alaihi Muhammad, lena itu nikmat. Sebelum dia dapat nikmat tu dia baca doa, Bismikallahumma ahya wa amut. Bila dia boleh nikmat lena, dia hanyut. Dia tak baca dah doa. Sebab tu orang tidur tak bangkit-bangkit. Ni tuan-tuan ni tengah bangkit ke tengah lena ni? Dah bangkit kan? Bangkit dah? Alhamdulillah. Itu poin saya sebagai mukadimah dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang Nabi ajak, puji dulu. Puji ya Allah, alhamdulillahilladzi ahya. Engkau yang telah menghidupkan kembali ba'da amatana, setelah engkau mematikan kami. For the last night, for the yesterday. Rupanya tuan-tuan, tidurnya semalam adalah proses kematian. An-naum minal maut. Tidur itu adalah sebahagian daripada mati. Jadi rupanya sallallahu alaihi Muhammad, bila kita pergi tengok ziarah orang mati, bila anak tu, ayah, takutlah tak mau pi ziarah, tak mau pi tengok orang mati sebab takut. Ayah kata nak takut apa? Hari-hari dah mati dah. Ayah yang beriman dia kata apa? Ni nak ayah nak abang mai kata, setiap hari kita dah mati. Sebab tidur itu adalah sebahagian daripada mati, cuma disebut sebagai mati kecil. Jadi tuan-tuan, pagi ni kita dah bangkit semula daripada mati. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang pertama. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, kenapa Allah mensyariatkan subuh? When we are talking about subuh, tak kisahlah subuh orang buh macam-macam branding nama. Subuh seramai Jumaat lah, subuh seramai sekampung, subuh setaman, subuh sekilang pun dah. Macam-macam. Tak apalah. Itu hanya nama kot, branding. Orang zaman lah ni nak branding kan, branding and trending. Yang penting net view, tu je. Tak kisahlah nama apa pun, sekilang kah, setaman kah, seapa pun. Tuan-tuan, kenapa Allah mensyariatkan subuh selepas kita bangun pagi? Kenapa subuh tidak disyariatkan pada waktu tengah hari? Kenapa subuh tidak disyariatkan waktu malam? Kenapa? Why? What is the because? So jawapannya, the because is, apa jawapannya? Apa sebab dia? Kenapa Allah tak mensyariatkan subuh ni waktu malam ke waktu petang? Kenapa mesti waktu awal pagi? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, macam saya sebut tadi lah, bila kita lena dan tidur semalam, kita sudah terputus hubungan. Inqata'a. Amalan kita terputus. Dah tak ada Quran, tak ada zikir, wuduk pun dah terbatal. Sebab apa? Sebab bila kita lena semalam, tangan tak tahu sampai kat mana. Kita pegang apa, kita raba apa, kita tak tahu. Sebab nama pun lena kan. Jadi dah terbatal wuduk waktu sebelum lena tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila lena semalam, dah terputus hubungan. Terputus hubungan dengan Tuhan di pagi. Bila pagi ni bangkit tu, kita bangkit dalam keadaan hubungan terputus. Tuan-tuan bayangkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 8 Mac 2014.
Siapa ingat apa peristiwa yang berlaku? 8 Mac 2014, 8 Mac 2024, genap setahun. Peristiwa kehilangan, disappeared, yang sampai sekarang is unanswered. Kehilangan MH370 yang katanya melalui kawasan ruang udara Penang sebelum hilang dari radar ataupun radar pusat menara kawalan. Apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa MH370? Tuan-tuan, anda hidup ini diumpamakan sebagai sebuah pesawat. Pesawat bila dia take off, dia ada satu apa kita kata? Satu terms, satu terminologi bagi seorang pilot dan juga bagi seorang pegawai air traffic controller, pegawai menara kawalan trafik udara. Bila kapal itu take off, ada satu benda yang pilot kena laporkan, kena report pada setiap every second. Sallallahu alaihi Muhammad, every feet, every meter, every high. Pada setiap ketinggian, pilot kena laporkan dekat pusat menara kawalan. Pusat menara kawalan ni macam mana? Yang dekat airport tu ada menara paling tinggi. Yang itu kita panggil CAAM, Civil Aviation. Sebelum ni kita panggil DCA, Department of Civil Aviation, Jabatan Penerbangan Awam, yang dia yang cek dan tahu di mana kedudukan pesawat. Walaupun kita tengok langit ni kosong, tapi atas langit ni penuh. Atas langit ni bukan hanya ada kapal, tapi ada juga ayah pin. Di langit ni tuan-tuan, kapal ni kita tak nampak, tapi pada radar, pada sistem monitoring radar pusat menara kawalan, dia nampak kat mana kapal daripada Aceh, daripada Medan, daripada Sumatera, daripada Israel masuk ke ruang udara Seberang Jaya. Ini macam ni. Jadi tuan-tuan, andai kata pesawat tu terputus hubungan, apa jadi? Jadilah seperti MH370. Bila dia terputus, ayat dia terputus hubungan, maka pesawat tak dapat dibantu untuk safely landing ataupun safely landed. Akhirnya terhempas, terbabas, terlepas dari radar pusat menara kawalan. Apa pelajaran dia? Analogi dia tuan-tuan, manusia jika terputus hubungan dengan subuh, terputus hubungan dengan Quran, terputus hubungan dengan Ramadan, terputus hubungan dengan tarawih, terputus hubungan dengan ustaz, terputus hubungan dengan ulama, terputus hubungan dengan masjid, terputus, maka malaikat kata apa? Nama dia tak ada dalam radar. Aku tak detect dia ni sebagai seorang ahli syurga. Akhirnya dia terhempas dan terbabas dalam lautan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan, mai pagi ni antara tujuan dia apa? Sebab nak tunjuk muka kat malaikat supaya nama kita ada dalam radar pengawasan malaikat. Malaikat buka buku mana ni? Haji Zain ada. Detik nama orang. Pengerusi ada. Mana? Timbalan ada. Timbalan ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kat Masjid Baitur Rahman Aceh, siapa pernah sampai kan? Masjid yang kedua di dunia yang menggunakan payung masjid seperti Masjid Nabawi. Payung Masjid Nabawi tu, masjid yang kedua dipasang di dunia, Masjid Baitur Rahman. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat mihrab, saya 2017 saya ada program dekat Aceh, dibawa melawat ke bilik PA system, masjid yang terbesar dan tercanggih yang terselamat dalam peristiwa tsunami tu. Dalam mihrab dekat tempat imam, bukan hanya masjid tu, boleh kita hampir semua masjid di Aceh tuan-tuan. Apa sistem yang masjid buat? Dekat tempat imam, belakang imam, dia buat tagging. Saya ingatkan tagging tu hanya sementara, rupanya memang permanent. Tagging apa? Dia tagging nama Imam 1,
belakang imam satu, imam dua. Bilal satu, Bilal dua. Siap satu, siap dua. Dekat soft pertama ni ada tagging parking soft. Maksudnya apa? AJK tak main siap. Memang nampaklah kosong. Sebab orang lain Jumaat tak boleh ambil tempat tu. Dia di tagging khas untuk jawatan kuasa. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia meletakkan masjid itu sebagai salah satu syiar. Rupanya sampai tahap macam tu mereka meraihkan masjid di hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalau di Aceh. Kita tagging ni biasa kita hanya guna bila ada perasmian. TYT mai adalah tagging, kan? Mufti mai ada tagging. Ni tak, tagging dia memang selama-lamanya. Jadi kita boleh nampak jawatan kuasa tu memang penuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang pertama. Saya baru balik Turki 2 minggu lepas. Turki disebut sebagai negara 1000 masjid. Tuan-tuan, baru ni musim sejuk 2 degree. Paling sejuk 2 degree, paling panas 12 darjah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa benda yang kerajaan daulah Turki Uthmaniyah pernah buat? Dia nak bagi umat dia main masjid. Pada tahun 1600 Blue Mosque dibina pada zaman Sultan Ahmad dan Sultan Masjid Salimiyeh di Erdine, tempat lahir Sultan Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan boleh pergi tengok ni, ada lagi. Saya bawa balik jemaah menggunakan laluan Ottoman. Satu masjid tuan-tuan, dekat pintu masuk masjid tu, dia ada rantai besi. Dia gantung beratas sampai ke suku pintu nak masuk. Jadi dia ada umpama macam langsir dekat pintu tu, nak masuk masjid umpama langsir, tapi bukan langsir, dia besi, rantai besi. Bila nak masuk dia mesti tunduk sebab ada besi. Orang pun tanya, kenapa masjid ni buat rantai besi dekat masjid? Jalan tunduk. Rupanya tuan-tuan, itu adab yang Sultan-Sultan Ottoman Empire zaman Turki Uthmaniyah, dia nak ajar adab rakyat dan umat masuk masjid hang mesti tunduk. Masuk tuan-tuan tunduk. Sehinggalah sallallahu alaihi Muhammad, rumah dan rakyatnya dah sebati budaya tu, masuk tunduk, masuk tunduk, hormat rumah Allah. Barulah besi tu ditanggal. Sehingga kan ada satu masjid yang sampai sekarang tidak ditanggal menjadi bahan dokumentasi sejarah. Dekat Erdine, tempat lahir Sultan Muhammad Al-Fatih, masih ada. Antara masjid yang tercantik di Turki, Masjid Salimiyeh nama dia. Okay, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, cerita tentang Turki, sallallahu alaihi Muhammad. Subuh ni disebut sebagai panggil, Allah panggil. Semboyan telah berbunyi menuju sambung medan bakti, andai kata kami gugur tak bangkit, hadirlah malaikat Israel datang mengejut. Ya Allah, kalau kami tak bangkit, tolong hantar malaikat Israel mai kejut kami, ya Allah. Tuan-tuan, dalam hidup manusia ni ada beberapa benda yang Allah panggil. Life is a calling from Allah. Hidup ni adalah panggilan. Allah panggil, wahai umat dan rakyat Malaysia, tanah hampa ni orang nak ambil dah ni, Masjid Al-Aqsa nak runtuh dah ni, umat Islam di Rafah dan di Gaza ni semakin diratah ni, agama dipijak-pijak ni, hampa duk lena lagi. Bangkit, Qum zalzil zalzala, Qum zalzil zalzala, bangun, bangkit. Maka subuh adalah panggilan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok 3 surah pertama, 3 wahyu pertama yang Allah bagi dekat Nabi, semua cerita tentang bangkit. Yang pertama apa? Iqra, bangkit. Bangkit Muhammad, bangkit, tinggalkan Kaabah, sebab Kaabah penuh dengan berhala. Siang berdakwah, malam beruzlah. Siang dakwah, malam uzlah. Tugas Nabi. Nabi bangkit di setiap malam. 3 tahun tuan-tuan Nabi bangkit. Bangkit tengah malam di Gua Hira, Jabal Nur. 3 tahun. Akhirnya turun Jibril,
bawa turun Quran, Iqra. Barulah turun wahyu pertama. Maka surah pertama cerita tentang bangkit, mai mengaji. Satu. Yang kedua dan yang ketiga, ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Allah kata bangkit. Wahai orang-orang yang lena dan berselimut, bangkit. Sallallahu alaihi wasallam. Saya baru balik Madinah ni baru 48 jam. Jadi suara Madinah tu masih suara masih belum mengizinkan, jadi saya tak boleh nak push sangat. Jadi kita like je, like je. Tapi geram. Cuma suara tak boleh nak lepaskan Nak guna untuk sebulan ni Ramadan ni, sakit tu hilang tu. Okey, Allah sallallahu semua tuan-tuan. Saya cuba perlahankan sikit. Jadi Allah kata subuh ini adalah panggilan daripada Allah. Allah panggil kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki yang ke-12. Apa yang dia buat ketika dia menerima jawatan 2007-2008, Presiden Turki yang ke-12? At that moment, negara Turki berada dalam ranking yang ke-111. Tuan-tuan boleh cek 111 dalam pertumbuhan dan percambahan ekonomi dunia yang dilaporkan oleh The Forbes Asia Week and The Forbes, majalah yang menghimpun, yang mengkaji data negara-negara yang memacu ekonomi terlaju di dunia. Ketika 2008 Erdogan ambil alih Turki, presiden yang ke-12. Waktu tu Turki berada di negara yang ke-111 ranking dunia ekonomi. Apa yang Tayyip Erdogan buat? Ni kalau Recep Tayyip Erdogan tengok ni, dia teriak ni, terharu. Ustaz Mani sebut nama dia dalam kuliah subuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada 3 benda yang Tayyip Erdogan buat. Dia panggil gerakan 3G. Yang masjid buatlah. Apa yang kita buat ni, itulah yang Erdogan buat. Yang pertama dia panggil gerakan sedekah subuh, GSS. Gerakan yang kedua, gerakan GAM, gerakan anak muda, 2. Dan yang ketiga dia buat ni lah, gerakan subuh seramai Jumaat. Depa dah buat lama lah, kita baru nak buat. Okey lah, jadilah. Better than nothing, better than never. Kita subuh seramai Jumaat ni dah buat lama dah kan. Lepas tu senyap Ustaz, betul tak? Kempen subuh ni lama dah sebenarnya. Lepas tu senyap. Ni baru naik pula, baru timbul pula. Kita ni kan jenis bermusim. Jenis kata apa? Jenis bermusim lah. Kena perangat selalu. Jadi bila masjid buat setiap, kalau boleh nak buat setiap hari kan, setiap bulan, setiap minggu, okay, maintain. You just keep sustaining and keep maintaining. Tuan-tuan, negara lain dah buat lama dah. So gerakan subuh selama Jumaat 2008, gerakan 3G. Jadi tuan-tuan, apa berlaku? Daripada negara yang berada di 111, tempoh tak sampai 6 bulan atau setahun, 2009, negara Turki dilaporkan berada dalam top 6 in the world. 6 negara terbaik dunia because of subuh, because of anak muda, because of sedekah subuh. Gerakan 3G ni memang sangat mencengkam. Allah angkat negara Turki, Yarfaq, berada di 6 negara terbaik dunia dari segi percambahan ekonomi, paling pantas pada ketika itu. Tu dia punya aura dia. So tuan-tuan kena faham kenapa masjid buat, bukan hanya untuk masjid, tapi untuk kita, untuk level dan tahap ekonomi dan darjat umat Islam satu dunia. Nak bagi Allah angkat gaji, Allah angkat keluarga kita, Allah angkat darjat, Allah angkat jawatan kita. Subuh
Tuan-tuan cuba buat kajian pada diri sendiri. Hari tuan-tuan cuba buat kajian. Tuan-tuan ambil 2 hari. Hari pertama tuan-tuan sembahyang subuh di rumah, lewat pergi kerja. Dengan hari kedua tuan-tuan singgah sembahyang subuh berjemaah di Masjid Sebelang Jaya ni. Kena sebutlah masjid kita, kena promo. Tuan-tuan singgah mayang solat on call on time, solat subuh, baru tuan-tuan pergi kerja. Tuan-tuan cuba tengok apa berlaku pada kedua-dua hari ni. You can feel. Tuan-tuan boleh rasa perbezaan. Hari ni aku buat kerja, kenapa pergi kerja 4-5 orang semua berebut nak ajak belanja. Baru sembahyang subuh sehari. Hari yang kita tak sembahyang subuh di masjid, kadang kita rasa hari ni buat kerja tak menjadi. Sat-sat masuk kerja lambat, trafik jam, bos marah pula ke atas. Ada aja benda tak kena di tempat kerja. Tapi ada hari yang kita singgah di masjid subuh tu, hari tu dia smooth. Bos siap balik awal, bos siap suruh balik awal. Berkat subuh. Jadi tuan-tuan cuba buat, dan tuan-tuan cuba rasai praktikal tu. Nak habaq mai aura subuh. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya ulang balik, maka subuh ni adalah talian hayat untuk kita sambung kembali setelah kita terputus hubungan dengan Allah. 4 jam, 5 jam lena semalam, sudah terputus hubungan, bangkit, reconnecting sebab semalam connection data loss. Data zikir, data wuduk, data Quran kita dah terputus, bangkit, reconnecting, bersambung dan bercantum balik. Tuan-tuan, negara Kurdistan, bulan lepas kalau tuan-tuan perasan, masjid besar negara Kurdistan ni, sebelum nak sebut Kurdistan ni, banyak benda lah dalam kepala saya ni. Negara Turki, tuan-tuan, nak sebut lagi Turki ni sebab saya bawa jemaah Turki sajalah nak habaq saja, sambil-sambil promosi marketing. Kok-koklah tuan-tuan nak follow kan. Tuan-tuan, masjid paling hujung kampung di Turki, tuan-tuan tengok dia punya lampu dia. Lampu masjid kampung paling hujung, level dia sama dengan masjid negeri paling kurang. Masjid negeri kita tu tengah kampung ceruk bandar baling mana tu, umpama macam tu lah. Tuan-tuan pergi tengok, ini masjid hujung kampung ni, bukan pergi masjid Blue Mosque. Oh, masjid hujung-hujung belah-belah ceruk Tok Kun dalam-dalam tu. Dia punya lampu saja, Sallallahu alaihi wasallam. Dia punya PA system level masjid negeri tu ceruk kampung. Nak bagi tahu mereka sangat menjaga nilai masjid, nilai solat jemaah, nilai subuh. Waktu saya pergi ni 2 degree tuan-tuan. 2 degree ni dengan abang lah, dia punya kecuknya lato-lato tu. Lato-lato. Sejuk ke 2 degree kan. Macam ni, terang macam ni pun dah sejuk dah lato-lato. Saya bawa jemaah ni, nak pergi kan dah bila sejuk 2 degree tuan-tuan. 5 minit sekali pergi toilet. Dia punya nak habaq kita kecuk ni, geng-geng jemaah, ustaz, kami pergi toilet tadi ustaz, buka zip, cari tak jumpa. Boleh faham? Tak. Dia punya masuk ke dalam tu sebab kecuk sangat. Pegang-pegang tak rasa. 2 degree tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Point saya adalah walaupun 2 degree tu Sallallahu alaihi wasallam, masjid dia 5 waktu penuh. Tuan-tuan, kita kena hujan 2 titis. 2 titis kena hujan, muka tak nampak dah kat masjid, baru hujan. Ni 2 degree tuan-tuan, hampir salji winter. Saya kata memang kita kalah lah. Kita balik awal kita ni. Kita ni baru nak start, orang kata kan. Tak apalah. Jadi ya tu. Negara Kurdistan, baru masuk. Bulan lepas. Masjid dia buat kempen, bukan lagi subuh selama Jumaat. Dia buat kempen tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad, pertandingan menulis surah Al-Quran ketika subuh.
dan kehadiran 33,000 sampai di Padang kena buat. Menulis surah Ar-Rahman dengan tangan setakat subuh selepas Jumaat ni bagi mereka dah biasa dah. Mereka level lain. Pertandingan menulis surah Al-Quran waktu subuh 33,000. Dahsyat. Masjid Yogyakarta kan, Jokorian Sallallahu Alaihi Muhammad. Tak apalah kita sebut benda-benda yang untuk menaikkan semangat kita. Sebab tu kadang-kadang AJK masjid, kadang-kadang disaran dan dicadang kita berjalan tengok tempat orang ni, at least ambil idea, cedok, hebat depa ni, apa depa buat. Masjid Jokorian paling kurang 5,000 pinggan setiap kali subuh jamuan. Maksudnya apa? Memang 5,000 orang mai. Dan diambil kehadiran tuan-tuan dalam rekod Sallallahu Alaihi Muhammad, siapa yang tak pernah ponting paling kurang 40 pagi subuh. Duit sekolah ni memang ada akaun khas. Masjid bagi akaun khas. 40 hari tak pernah ponting. Kita edar surah RM5 kan. Okey lah tu. Depa akaun tu tak main RM5 ni. Akaun. Dan 40 hari tak pernah ponting, diberikan voucher umrah. Dahsyat tak dahsyat ni. Masjid Jokorian. Setiap hujung bulan pengurusi akan bangkit sebelum khutbah Jumaat. Dia akan buat pengumuman apa? Dia kata baki tabung masjid RM0 setiap hujung bulan. Habis Jumaat tu duit akaun masjid 2 kali ganda berbanding sebelum dia buat pengumuman. Maksudnya apa? Orang tengok masjid buat program, lagi orang bagi. Tak ada lah. Hanya akaun tu hanya berkurang 2 saat ataupun kita kata hanya beberapa minit lah. Sebelum Jumaat RM0. Selepas Jumaat bukanlah sampai RM0, maksudnya berkurang sampai lepas Jumaat penuh balik. Ini maintenance depa Masjid Jokorian. Kapasiti 5,000 orang subuh. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, saya pergi masjid Sungai Penchala. Kalau tuan-tuan masih ingat Sallallahu Alaihi Muhammad, dalam sebulan 2 bulan lepas ada kejadian seorang abang, seorang lelaki ni umur 40 tahun, dia bunuh, tikam ayah dengan mak dia. Ada dalam berita. Seorang imam, mantan imam, dibunuh dan ditikam oleh anak sendiri, penagih. Takdir Allah, 3 hari selepas kejadian, saya pergi ceramah sekolah program masjid tu. Jadi cerita yang saya dapat ni cerita yang hadis mutawatir. Sebab imam dia sendiri cerita masjid tu. Baru 3 hari kejadian ni, saya duduk kat tempat imam tu memang rasa meremang lagi. Sebab kejadian tu berlaku dalam masjid. Kisah pendek dia tuan-tuan, seorang anak ni bila penagih tegar, masuk keluar dalam pusat. Jadi mak ayah tak boleh buat apa dah, tak dapat diselamatkan. Walaupun anak dia sebagai penagih, yang kita mak ni buruk, seburuk-buruk ni, anak tetap anak. Jadi dia rindu dekat anak ni, lah mak ni pergi cari duit, berhutang, bergolok, bergadai untuk bebaskan ikat jamin anak. Ringkaskan cerita, anak yang ditahan di pusat dilepas dan dibebas. Duduk di rumah 3 hari tuan-tuan. Hari yang ketiga mungkin dia tak tahan, tak dapat benda. Sallallahu Alaihi Muhammad, tak dapat, minta duit kat mak ayah nak beli barang. Fahamlah kan? Mak ayah melawan dan menahan. Ketika melawan dan menahan itulah anak mungkin dah, kita tahu boleh faham lah, kalau bila penagih tegar ni sampai satu tahap dia hilang kewarasan. Bila tak dapat tahan, hilang kewarasan, bergaduh, bergelut, akhirnya dalam ruang tamu mak ayah dia, mak yang membebas ikat jamin anak, akhirnya mati di tangan anak yang dibebaskan. Semidang bismillah. Okey, saya bukan nak cerita bab tu. Malam Jumaat, meninggal malam Jumaat. Hari Jumaat solat jenazah. Masjid tu tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, ketika sembahyang Jumaat, depa ada ruang yang tak pernah dibuka. Ustaz, masjid kami ni ada ruang yang kami tak pernah buka selama masjid ni hidup, wujud.
Tiba-tiba ketika solat Jumaat, solat jenazah selepas Jumaat, sepasang suami isteri ni yang ditikam oleh anak dia ni, ruang masjid kami ustaz tak ada ruang yang tak dibuka, tempat yang tak pernah dibuka terpaksa dibuka buat kali pertama kali. Maksudnya apa tuan-tuan? Solat jenazah dia bukan lagi seramai Jumaat, solat jenazah melebihi Jumaat. Jadi saya cadangkan lepas ni, boleh kempen baru, bukan lagi subuh seramai Jumaat, solat jenazah seramai Jumaat. Boleh? Mereka kata setakat subuh seramai Jumaat ni apa barang, kami dah lama dah kot. Kita naik high level. High level lagi ni. Solat subuh, solat jenazah melebihi Jumaat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang nak offer jadi jenazah boleh bagi tahu dekat urus dia masjid. Siapa yang offer diri jadi jenazah kan? Okey, muslimin dan muslimat, insya-Allah siapa yang nak offer diri jadi jenazah, insya-Allah t-shirt akan dibekalkan secara percuma insya-Allah. Okey, tuan-tuan yang terakhir daripada saya, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cerita tentang masjid, cerita tentang subuh ni. Ketika mana protokol Zionis, tuan-tuan, Zionis ni dia mula masuk ke Palestin ni bila mereka cuba masuk ke Palestin menceroboh, permulaannya pada 1897. 1897 bermula persidangan terbentuknya World Zionist Organization. Persidangan Zionis antarabangsa tertubuh 31 Ogos 1897. 1901 they try for the first attempt. Cubaan pertama masuk tak berjaya. 1901 sebab Palestin di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Silap banyaklah apa nak masuk. Sebab kerajaan Turki Uthmaniyah ni tuan-tuan, dahsyat tak dahsyat, dia kawal setiap penjuru Masjid Al-Aqsa, tentera dia. Dan jemaah haji dari Malaysia yang pi naik kapal laut sebelum 1924 ke bawah, jemaah haji yang pi naik kapal tuan-tuan sampai ke Jeddah, tentera Uthmaniyah escort sampai habis haji, balik ke Malaysia, baru tentera tu lepas. Siapa yang tok nenek dia pernah pergi haji, dia tahu cerita ni. Depa di escort oleh tentera Uthmaniyah sebab geng-geng Arab Wahabi ketika itu, sorry ya tersebut juga ni, tapi kena sebut lah. Ni fakta, bukan auta. Merampas, merompak, ada yang membunuh jemaah. Jadi selepas Turki Uthmaniyah jatuh, jemaah haji ada yang dirompak dan ditawan, akhirnya dibunuh selepas 1924. Sebab jatuhnya khilafah Turki Uthmaniyah, dah tak ada tentera yang escort jemaah haji yang datang dari luar Arab Saudi. Jadi poin saya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, ketika mana protokol Zionis nak masuk ke Yahudi, dia kata apa? Ada 3 kaedah dan 3 cara nak menjatuhkan Islam. Yang pertama adalah jatuhkan sultan ataupun khalifah. Sebab tu macam mana boleh jatuhnya Empayar Melayu Melaka 24 Ogos 1511, jatuhkan Sultan Mahmud. Sultan Mahmud jatuh. Yang kedua, jatuhkan masjid atau institusi agama. Sebab tu tuan-tuan tengok akhir zaman ni, orang-orang agama, institusi agama akan jatuh kuasa dia. Mahkamah syariah, orang-orang agama bergaduh. Memang itu matlamat. Sebab nilai agama mesti dijatuhkan di mata dunia. Biar orang hilang hormat, nilai wibawa pada institusi agama. Itu benteng. Sultan mesti jatuh. Yang kedua, institusi agama jatuh. Sebab tu Masjid Agung diruntuh selepas Sultan Mahmud jatuh 24 Ogos 1511. Serentak Sultan, masjid, pemimpin. Yang ketiga, anak muda. Jatuhnya Turki Uthmaniyah disebabkan dia panggil Young Turks, yang muda. Turks, gerakan anak muda. Anak muda ni yang dihasut oleh Yahudi untuk hampa pilawan sultan dan khalifah. Akhirnya tuan-tuan, Turki jatuh. Sallallahu alaihi wasallam, gerakan anak muda. Sebab tu Tayyip Erdogan buat, kat mana titik jatuh,
kat situlah kita bangkit. Kalau Islam pernah jatuh dengan anak muda, Islam kena bangkit dengan anak muda. Kalau Islam pernah jatuh dengan sultan, Islam kena bangkit, sultan yang kena bawa naik agama balik. Sebab tu tuan-tuan, kalau betul-betul nak buat kempen subuh selama Jumaat ni, dia kena libatkan pemimpin. Memang kena libat pemimpin. Tapi saya kata, saya dimaklumkan kita YB kita bersama kita kan. Itu betul. Tuan-tuan tengok zaman Sultan Uthmaniyah, habis Tok Bilal bagi azan, la ilaha illallah. Bila Tok Bilal pusing belakang, tengok Sultan di belakang. Tuan-tuan, bila Sultan Al-Fatih di belakang, Sultan Muhammad, apa jadi kalau Sultan ada di masjid? Bila Sultan ada di masjid, YB mesti ada, Exco mesti ada, Mufti mesti ada, TYT mesti ada, protokol. Jadi bila Sultan penuh di masjid, mau tak ramai masjid? Waktu tu tuan-tuan boleh tengok, zaman tu, zaman yang Sultan jadi imam, Sultan baca khutbah, Sultan bagi kuliah subuh. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita merindui zaman tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak cadangkan kepada pihak seluruh ahli parlimen Malaysia ni, kalau boleh bawa cadangan kepada semua DUN dan semua parlimen. Ini bukan cerita politik, tapi nak mengangkat martabat umat yang macam mana pernah berlaku pada zaman khilafah dulu. Kalaulah kita boleh letakkan syarat nak jadi YB, waktu itulah zaman dulu kita ambil kan, ambil zaman tu, mesti boleh menyampaikan kuliah subuh secara spontan. Ambil balik zaman aura zaman dulu. Kalaulah kita boleh buat syarat macam tu, saya rasa nilai martabat umat akan terangkat. Syarat nak jadi YB mesti boleh imam. Syarat jadi YB baca khutbah. Ni kalau boleh buat zaman tu, ambil balik buat tu, buat zaman long. Kalau boleh digezetkan syarat tu sebelum terjun dalam dunia politik, saya rasa Islam ni akan terangkat. Nilai izzah, barulah musuh tak berani tengok pemimpin Islam ni. Aura semacam Allah letakkan roh spiritual pada diri pemimpin kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini boleh memberikan kita kekuatan. Saya ucapkan sekali lagi tahniah kepada pihak masjid atas usaha dan ikhtiar yang tak pernah berbelah bahagi. Jangan kira berjaya ataupun tidak, jangan tanya ramai ataupun tidak, yang penting buat. Sebab dalam agama Allah tak nilai output, Allah tak tanya hasil berapa orang main, tapi Allah tanya hang buat ke tak buat. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, datang burung tu ambil air, dia siram setitis demi setitis nak padam api. Datang malaikat Jibril, burung, oi hang buat apa? Burung kata, aku tak sanggup lagi aku melihat Nabi dibakar. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Aku tak sanggup, aku cuba ambil air titis, cuba padam. Jibril kata, dengan burung ni hang ni halui, dengan paruh halui, macam manalah hang nak padam api setinggi bukit? Apa jawab burung? Burung kata, berjaya atau tidak itu bukan urusan aku, itu Allah punya izin. Tapi esok-esok Allah tanya, ketika Nabi Ibrahim dibakar, hang buat apa? Hang tengok saja. Maka esok Allah tanya, ketika masjid buat program, hang support ke tak support? Ramai ke tak ramai itu bukan cerita. Mai dah, support dah, kami mai dah, kami support, kami hadir, tanda sokong. Itu jawapan dia. Jangan tunggu ramai baru nak buat sampai ramai. InsyaAllah Allah kekalkan momentum, InsyaAllah. Tuan-tuan sekadar itu, mohon maaf andainya ada kekurangan, kecacatan sepanjang perkongsian. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sekali lagi mewakili pihak masjid menyeru kita ada makanan. Itu bukan umpan, itu hadiah.
payah juga kan. Pagi-pagi bila mai hari Minggu tak ada makanan, dia pun tak mai. So itu bukan umpan, itu hadiah. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga kita ada kempen satu orang satu sampah kan. Balik lagi pakat pergi cari sampah satu. Lepas ni kalau tak ada juga, tuan-tuan bawa daripada rumah, lepas tu bawa balik. At least ada juga sampah tu kan. Bawa balik. Okey, jadi tahniah sekali lagi pihak masjid. Saya rasa terubat rindu, lama dah tak berprogram dengan masjid ni. Terima kasih atas undangan dan peluang. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, selamat bertarawih, selamat bertahajud, selamat bertadarus, dan selamat hari raya. Awalnya. Okay, jumpa lagi. Apa lagi qala hada wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.